ekoran daripada injaksi yang kita mohon di Mahkamah Tinggi Kuantan. Okay. Dan hakim telah tangguhkan untuk mendengar permohonan bagi pihak 154 orang pendoka yang mengemukakan injaksi ini pada 23 hari bulan ini. Hakim yang akan mendengar Yang Arif Datuk Mariana Yahya. Dan sesuatu yang penting, oleh kerana hakim nak dengar kedua-dua belah pihak, maka kita punya injaksi, kita punya segala prosedur biasa termasuk notis yang kita hantar kepada bank-bank berkenaan telah pun diterima oleh kedua-dua buah bank yang kita maksudkan, dan yang melibatkan dua buah negeri, iaitulah di gugusan Raja Alias dan juga di gugusan Bera di Pahang, satu di Negeri Sembilan dan satu di Pahang. Maka kedua-dua bank ini telah bertemu dengan lawyer plaintiff, dan pada dasarnya mereka mengaku wujud kecacatan terhadap borang pinjaman saham yang mereka keluarkan, dan mereka mahu satu rundingan dibuat sebelum kes ini didengar di Mahkamah Tinggi Kuantan. Saya ingin tegaskan pada hari ini, isu ini bukan saja membabitkan 154 orang pendoka. Isu ini membabitkan 112,635 orang. Bila kita buat injaksi berasaskan kepada apa yang kita sebut sebagai suatu penipuan, bermula dengan borang yang dikemukakan dalam bahasa Inggeris yang tidak difahami oleh penderoka. Kemudian yang keduanya, nilai saham yang tidak ditulis dalam borang pinjaman. Ketiga, walaupun sepatutnya bank memberikan taklimat terperinci dalam semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang harus ditandatangani oleh penderoka, tetapi bank tidak berbuat demikian. Bahkan di setengah-setengah tempat, wakil bank pun tak datang. Dia serah bulat-bulat kepada pengurusan Felda, tanpa pendoka ini baca dan bawa balik untuk minta tolong anak-anak, supaya fahamkan mereka buruk baik kepada borang pinjaman yang dikeluarkan. Maka bila ini berlaku, isunya sekarang ialah kita berkeyakinan bahawa pada 23 hari bulan mahkamah akan memihak kepada kita. Ini berdasarkan maklum balas yang kita terima. Dan kita minta kepada pihak bank, bukan rundingan. Bank hendaklah ambil tanggungjawab dengan menarik balik semua borang-borang pinjaman ini. Bukan kepada 154 orang pendoka saja, tapi kepada semua 112,635 orang pendoka yang telah menerima borang ini, dan saya difahamkan 80% telah berbuat demikian. Mana yang tak sign tu lebih kurang 20% saja. Kalau bank bersedia berbuat demikian untuk semua pendoka, kita bersedia untuk berunding, supaya pendengaran kes injaksi pada 23 hari bulan ini mungkin kita tarik balik. Syaratnya, saya katakan tadi, syaratnya bank kena bertanggungjawab untuk menarik balik semua borang-borang pinjaman ini yang telah dikeluarkan. Sebab dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan memorandum yang telah kita hantar kepada Suruhanjaya Security. Saya, Dr. Rosli dan rakan-rakan telah pergi ke Suruhanjaya Security pada 10 Mei yang lalu. Dan kita telah kemukakan lebih kurang 4 hujah
yang paling munasabah tentang penyenaraian Felda Global Venture dan apa pertimbangan yang patut dilakukan. Dan dalam perbincangan kami dengan Pegawai Perikanan Suruhanjaya Security, kita telah menyebut soal borang-borang pinjaman ini. Dan pihak Suruhanjaya Security terperanjat kerana mereka tak tahu menau. Dan mereka pun memaklumkan bahawa penyenaraian ini masih di peringkat awal. Baru di peringkat prospektus. Sepatutnya borang ni tak boleh keluar dulu. Borang ni patutnya hanya keluar sekiranya Suruhanjaya Security telah memutuskan untuk meluluskan penyenaraian ini. Tiba-tiba borang dah keluar. Jadi kita baru menerima surat daripada Suruhanjaya Security yang bertarikh 11 Mei yang kita baru terima beberapa hari yang lalu. Ini tarikh 11 Mei daripada Suruhanjaya Security yang dihantar oleh Penolong Pengurus Besar Jabatan Hal Ehwal Pelabur dan Pengaduan Kamalul Rosman Nordin, yang dia telah hantar kepada pengadu-pengadu. Ada lebih kurang 20 orang pengadu. Dan saya nak maklumkan di sini apa yang telah ditulis, dijawab oleh Suruhanjaya Security. Lebih kurang berbunyi demikian. Untuk makluman pihak tuan, kami mendapati perkara-perkara yang dibangkitkan di dalam surat tuan adalah berkaitan dengan proses menandatangani borang pinjaman yang ditawarkan oleh bank-bank yang terlibat kepada warga peneroka untuk pembiayaan pembelian saham Felda Global Venture Holding Berhad. Oleh yang demikian, pihak kami telah memanjangkan perkara-perkara tersebut kepada pengarah Jabatan Konsumer dan Amalan Pasaran Bank Negara Malaysia untuk perhatian dan tindakan sewajarnya. Maknanya, bagi saya, Suruhanjaya Security tak akan hantar, tidak akan perpanjangkan aduan kita kalau tidak ada asas. Maknanya ada asas. Ada asas kepada aduan yang kita buat dan memo yang kita berikan kepada Suruhanjaya Security. Dan telah dipanjangkan kepada bank negara. Bahkan mereka mencadangkan kepada kami supaya kami dapat berurusan terus dengan bank negara. Dan saya nak maklumkan kepada rakan-rakan media, pada 24 hari bulan ini, 24 hari bulan ini, rombongan kami 23. akan 23. Pada 23 hari bulan ini, tak faham 23 hari bulan ini jam 3 petang, kita akan menyerahkan satu lagi memorandum kepada bank negara. Dan antara isi kandungan daripada memo ini adalah mohon perhatian serius bank negara supaya semua borang-borang yang dikeluarkan oleh 7 bank itu dapat ditarik balik serta-merta. Itu antara yang kita akan buat selepas daripada ini, dengan maksud yang saya nak gambarkan bahawa apa yang kita lakukan selama ini adalah betul. Mana track yang kita buat selama ini adalah betul. Bahawa apa yang dilakukan oleh Felda Global Venture, kemudian tindakan yang dibuat oleh pihak bank adalah tindakan yang sebenarnya tergopoh-gapah, tergesa-gesa, dan tidak mengikuti prosedur yang sepatutnya. Hanya semata-mata saya yakin untuk mengikut telunjuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempercepatkan proses penyenaraian Felda Global Venture. Dan keyakinan kami pada ketika ini bahawa penyenaraian Felda Global Venture akan menemui kegagalan. Ini keyakinan kami. Dan kami memberi amaran jangan campur tangan terhadap pertimbangan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Security dan Bank Negara. Kita harap kepada pihak kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolong jangan campur tangan terhadap apa juga keputusan yang bakal dibuat oleh Suruhanjaya Security. Saya katakan ini sebab telah sampai beberapa maklumat kepada saya. Sudah ada tangan-tangan gaib yang cuba mempengaruhi keputusan Suruhanjaya Security. Ini maklumat yang sampai kepada saya.
Jadi saya harap biarlah Suruhanjaya Security mempertimbangkannya secara profesional berdasarkan kepada segala bukti-bukti, hujah-hujah yang kita kemukakan. Dan kita tidak teragak-agak. Sekiranya Suruhanjaya Security ditekan, dipaksa untuk membuat keputusan yang mengikut telunjuk Perdana Menteri, maka kita tidak teragak-agak untuk mengheret Suruhanjaya Security ke mahkamah. Ini pendirian yang kita nak bagi tahu pada petang ini, merujuk kepada perkembangan terkini yang semakin bercelaru pada ketika ini, bercelaru di Felda, bercelaru juga di KPF. Saya dipahamkan ekoran daripada tribunal yang membicarakan status Tan Sri Issa Samad, dan juga dah mula bercelaru di peringkat Suruhanjaya Security, dan juga bercelaru di peringkat bank-bank yang dah keluarkan borang-borang pinjaman saham. Saya minta biarlah perkara ini dapat ditangani semula, dan bagi saya ia tidak menjatuhkan martabat Perdana Menteri kalau Perdana Menteri membatalkan cadangan penyenaraian. Bagi saya, kalau Perdana Menteri batalkan penyenaraian ini, maka masyarakat akan melihat bagaimana jiwa besar seorang Perdana Menteri bila dia dapat lihat suasana yang tidak tidak mengizinkan, tentangan yang kuat, dan tidak mengikut prosedur. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.